Kang datang, stop lah. Boleh Sabi? Dia kuat sangat dia kuat sangat. Kena tahan apa ni, ambil batu ke. Batu yang berisi lah, batu yang kuat tak boleh pukul. Dia melurut, dia macam ni. Extension. Kalau boleh, tarik daripada situ, plug kat situ. Tarik sampai sini. Dia depan cermin lah. Depan cermin tu. Kata on masuk. Sebab situ pendek, tak boleh. Melurut ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan terbaik insya-Allah, dirahmati diberkati Allah SWT. Mudah-mudahan Allah beri kita petunjuk dan hidayah. Kita manusia tuan-tuan, kita mengharapkan belas ihsan Allah. Dan setinggi mana pun kamu terbang, ingat, patah sayap jatuh ke bawah. Kalau tak patah pun sayap, pasti jatuh ke bawah juga akhirnya. Jadi dalam hidup ni kita jangan sombong, jangan angkuh, jangan rasa kita yang terbaik. Jangan pernah kita rasa kita manusia yang paling mulia. Semulia mana pun manusia, dia tetap duduk kat bawah. Akan sampai ke satu masa dia akan duduk kat bawah seorang diri. Dan sekaya mana pun kita, nantinya kekayaan kita tidak akan diambil kira oleh Allah SWT. Malah mungkin nanti akan menjadi beban kat kita di akhirat besok. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, jadi sentiasa ingatlah bahawa kehidupan ini Allah pinjamkan bukan untuk kita, untuk kita tunjukkan kepada orang lain, pada makhluk bahawa kita paling hebat. Allah pinjamkan hidup ini kat dunia ni untuk kita beribadah pada dia. Sesuai apa yang telah Allah maklumkan, Allah bagi tahu, Allah firman dalam Quran kan. Tidak aku cipta jin dan manusia melainkan beribadah pada aku. Dan kita kena kenanglah, kita ni makhluk bernama manusia, tak ada apa-apa pun. Kita hanya dipinjamkan sementara. Kita tak perlulah nak menilai orang, tak perlulah nak cerita hal orang. Tak perlu kan kamu berjaya, kamu hebat, kamu mulia, tak perlulah menilai orang. Setiap orang dia ada dia punya kehidupan dia tersendiri. Setiap orang ada akaun dia, setiap orang ada lebuh raya ke perjalanan hidup dia. Setiap orang ada lorong hidup dia sendiri. Kalau kamu rasa kamu lebih mulia, cepat-cepatlah beristighfar. Kalau kamu rasa kamu lebih baik pada orang lain, cepat-cepatlah beristighfar. Kalau kamu rasa kamu, patut kita bersyukur. Sebab bukan patut, wajib kita bersyukur. Sekarang tengah viral kisah kita ni kan satu bangsa yang saya sebenarnya secara pribadi sangat sedih memikirkan bahawa bangsa Melayu ni sentiasa dikecam, bangsa Melayu ni sentiasa dihina. Siapa-siapa kaya je kutuk orang Melayu. Kadang-kadang bangsa Melayu sendiri pun kutuk Melayu. Kan? Saya ni Pak Riz kan, malu lah mengaku Melayu. Kenapa kamu nak malu nak mengaku Melayu? Ini satu bangsa yang sangat hebat, satu bangsa yang dijajah beratus tahun kan, tapi kekal beriman pada Allah. Kenapa nak malu jadi miskin? Kenapa nak malu jadi orang bawah? Kan? Penjajah telah membunuh sejarah kita, telah pun menimbus kemenangan-kemenangan kita dengan menipu kita. Kita pula terpedaya. Allahu Akbar. Malu lah. Kita lebih pandang bangsa lain lebih mulia. Tak kisahlah mana bangsa pun, hidup kita ni, kita nak muliakan. Kita mulia ni bukan sebab bangsa. Kita mulia ni kerana agama, takwa. Dan kita kena betulkan, dah kaya, dah berjaya, jangan hina orang. Dah kaya, dah berjaya, patut bersyukur kan. Dalam keadaan ekonomi sangat teruk, kamu ada perniagaan. Ini saya cakap secara umum lah, saya tak suka nak fokus pada mana siapa-siapa pun. Soal Melayu malas ni, soal malas, saya rasa dia bukan soal malas. Kita patut fokus kepada hati. Kita ni mudah kecil hati, mudah iri hati, mudah cemburu, mudah khianat, bersengketa sama kita. Itu adalah perkara yang lebih besar untuk kita bicarakan. Soal bangsa kita malas apa ni, ini adalah permainan orang politik yang kita bawa masuk dalam kehidupan kita. Buat apa? Nak bunuh orang kita, sentiasa kaitkan Melayu ni malas, Melayu malas. Mana pula? Tak betul tu. Setiap bangsa ada orang malas, setiap bangsa ada orang kaya dan berjaya. Kita ni orang Islam,
Dan kita banyak diajar untuk hidup sederhana. Sebab tu kita tak ramai orang yang berempat-pulas nak julang kekayaan tu. Kan? Kita tak seperti orang lain. Kan? Walaupun dalam kehidupan hari ini kita tengok ramai orang nak tayangkan kekayaan dia, nak tunjuk duit dia. Tapi hakikatnya banyak orang kaya-raya tuan-tuan, tapi tak tayang pun kekayaan dia. Kan? Allahu Akbar. Kamu rasa bahawa 10 orang paling kaya di Malaysia ni, kan, benar ke benda tu? Banyak orang benar-benar kaya tapi tak tunjuk kan. Dia pun mungkin tak ada tak daftar ke LHDN ke kan. Dia punya kekayaan banyak kan. Dia pun buat tak tahu, buat bodoh kan. Tengah live. Saya ada tetamu siap lagi, jadi saya buat live sampai tetamu saya datang, insya-Allah. Puan Afni Anggun, lama tak dengar cerita awak tau. Yang lama tak set live saya. Kan, sihat. Mudah-mudahan Puan Afni Anggun. Puan Afni Anggun ni adalah saya punya follower kan, kalau yang baru masuk, follower saya yang lama. Allah puji dia dengan masalah kegagalan buah pinggang, tapi semangat dan janji dia hebat. Ini orang kata Melayu malas. Ulang alik pergi apa? Pergi hemodialisis. Kalau malas, nak pergi malas nak pergi hemodialisis. Malas lah, mati-mati lah. Kan? Jaga makan lagi. Malas nak jaga makan, mati-mati lah. Tak puan tu, yang tu. Jumpa. Nampak kan? Senang nak tuduh orang, hakikatnya tak macam tu. Banyak orang kaya. Saya pernah kongsi. Ada masa saya nak beli satu perabot satu kedai bukan Melayu lah. Dia kutuk. Dia pandang saya, masuk duduk. Dia kutuk lah. Dia tengok saya atas bawah. Kita masa tu muda lagi nak kahwin kan. Dia tengok saya atas bawah masa tu. Nak beli katil lah. Masa tu pada zaman tu tahun 1995, 96, 97, 98. Kalau katil tu harga 3-4 ribu, laki mahal lah. Orang sekarang dia tidur atas katil 10 ribu. Zaman tahun 1990-an kan, kalau katil tu 4-5 ribu laki mahal kan. Saya nak beli. Jadi ini bukan orang Melayu ni. Dia tengok saya atas bawah, dia tak percaya. Saya kata apa pada dia? Simple dia. Macam mana akhirnya katil tu berada dekat rumah saya? Tahu macam mana? Saya kata pada dia, kan, lu pandang kita pandang atas bawah, lu rasa apa? Kita tak mampu beli ke? Saya mau bagi satu perkara saja. Kalau bukan kita beli di punya kedai, you rasa you beli kaya ke? Dia terus jual kat saya. Nampak tak? Kita ni ada maruah. Jangan kecam sampai seakan bangsa ni bangsa paling hina dalam dunia. Kan, inilah bangsa paling antara yang mulia tuan-tuan. Antara bangsa yang paling mulia dalam dunia ni. Tapi kita orang Melayu ni tak nampak. Kita asyik fikir bangsa lain lebih baik. Allah Akbar kan. Kita ni walaupun hidup sederhana tapi beriman, itu lebih baik tuan-tuan. Kalau kaya tapi tak beriman buat apa? Kan? Kita kena support each other tuan-tuan. Kita ni bantai satu sama lain, khianat satu sama lain, belasah satu sama lain, ambil kesempatan satu sama lain. Macam mana kita nak berjaya? Jadi orang semua ambil kesempatan mengatakan macam-macam tentang bangsa kita. Orang Melayu sendiri pun kutuk bangsa dia sendiri. Kan? Tak berbangga menjadi seorang bangsa Melayu. Ini apa? Kan? Kamu rasa apa? Allah tersilap ke jadikan kita orang Melayu? Allah ni tersilap ke takdirkan kita jadi bangsa? Ini Allah dah tetapkan. Setiap orang ada bangsa dia tersendiri dan ini kemuliaan kepada kita. Kita rasa bahagia, kita bersyukur pada Allah kerana takdirkan kita menjadi bangsa Melayu. Syukur kita pada Allah, dan Allah letakkan di sebuah tempat di mana Islam tu tertegak dengan kukuh, tidak pernah terancam. Islam tak pernah terancam. Kita bukan sekadar nak kritik orang mengkritik bangsa kita, tak, kita terima. Tapi biarlah kritik itu membina, biarlah kritik itu memberi kesan yang besar. Kamu kutuk bangsa Melayu tapi pada waktu sama kamu jual benda semua pada bangsa Melayu. Betul tak? Kan? Takkanlah barang kau negro beli. Kan? Takkanlah barang kau orang Afrika beli. Takkanlah barang kau kan ini satu penghinaan besar bagi saya. Tak boleh macam ni kan. Ini Allah Akbar. Kita sentiasa menghina orang Melayu. Apa dosa jadi Melayu ni? Apa salah jadi bangsa Melayu? Inilah bangsa yang berkorban segala-galanya untuk memberi laluan kepada banyak bangsa hidup kat tempat ni. Daripada orang Cina, orang India, kemudian datang orang Indonesia, kemudian datang orang Kemboja, datang orang Vietnam, kan? Datang orang Pakistan, datang orang Bangladesh, kan? Kadang-kadang kita tengok kan, kedai semua orang Bangladesh, macam seakan negara Bangladesh. Tak pula kita bakar kedai dia. Dia boleh tumbuk, dia boleh tumbuk pula komando kita, askar kita lagi. Festival kat nilai kan. Allah Akbar. Tak ada pula kita datang memberontak, buat demonstrasi. Ini bangsa yang mulia tuan-tuan. Kalau orang lain tuan-tuan, kan, cuit sikit dah bangkit. Allah Akbar kan. Kita nak keadilan kan. Ini bangsa yang sangat mulia. Kita pijak dia seakan-akan macam tak ada maruah bangsa ni. Seakan-akan bangsa ni penuh hinaan. Kalau kita tak pertahankan bangsa kita, siapa nak pertahankan? Kalau bukan kita pertahankan bangsa kita, siapa nak pertahankan? Bila sebut Melayu, confirm Islam. Kena faham tu jelas. Bila
Bila siapa-siapa bantai Melayu bermakna dia sedang bantai Islam. Kena faham ni. Faham tak? Siapa-siapa sedang bantai, hina Melayu, dia sedang hina Islam. Allahu Akbar. Kita ni, orang Melayu sendiri kutuk Melayu. Memang kita rasa marah. Tapi kalau orang lain kutuk bangsa Melayu, bangsa lain, dia pertahankan bahasa. Bahasa dia dipertahankan. Kan? Sampai ke sekolah pun dia nak kekalkan sekolah dia. Betul tak? Sekolah tak ada dalam dunia macam tu lah. Melayu ni sangat baik. Sampai tanah pun bagi kat orang. Kan? Tanah pun bagi kat orang. Tak berperang tuan-tuan. Orang kat Gaza tu berperang nak pertahankan tanah dia. Kan? Kita ni pertahankan. Kan? Tak kita sanggup share dengan orang. Janganlah kita sentam kan. Kita nak hidup secara penuh kedamaian, penuh kecintaan, penuh kasih sayang. Itulah kita nak pegang. Betul tak? Kenapa kita nak pandang pada bangsa, nak hina kutuk orang, nak kalau kamu dah kaya, alhamdulillah, syukur pada Allah, banyakkan sedekah kan. Perbanyakkan memberi, banyakkan sifat syukur pada Allah kan. Bersyukurlah kita dapat hidup di sebuah tempat yang baik. Bersyukurlah kita ada masyarakat yang sentiasa bantu sama lain. Bersyukurlah kita ada kejiranan yang baik. Bersyukurlah kita ada keluarga yang baik. Alhamdulillah kan. Dapat yang baik, jangan hina yang buruk kan. Bantulah supaya yang buruk jadi baik. Itulah hebatnya Rasulullah SAW, rahmatan lil alamin, kasih sayang kan. Kami di madrasah pun saya ingatkan benda ni, saya ingatkan satu sama lain kan. Menjadi ustaz bukan menjadikan kamu mulia. Menjadi anak murid bukan menjadikan kamu hina. Sebab anak murid satu nanti jadi ustaz kan? Dan ustaz pun kalau dia mengajar pun, dia juga ada anak murid pada ustaz yang lain kan? Dia juga belajar pada yang ustaz lain. Sebab kitab ada beribu-ribu kan? Hadis ada beratus-ratus ribu kan? Kita belajar kan? Kita adalah anak murid pada setiap masa. Kita adalah murid pada setiap ruang yang ada. Allah Akbar. Jadi jangan kita anggap bahawa kita ni mulia kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nampak tak kan? Allahu Akbar. Kami kan, saya secara peribadi kan nak ingatkan semua orang kan, apa ada sebalik cinta, CINTE, apa ada sebalik cinta ni kan. C tu caring. Kita diajar oleh Nabi untuk saling memikirkan satu sama lain. Ukhuwah dalam Islam sangat besar kan. Memutuskan silaturahim, membuka ruang kemurkaan Allah SWT, menghilangkan kedudukan kita sebagai umat Muhammad yang dicintai Nabi SAW. Itu caring kan. Kita bukan sekadar caring dalam keluarga kita, anak kita kasih, dan isteri kita kasih, suami kita kasih, tapi melampaui semua tu kan. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW, tapi cinta kita pada Nabi mengatasi semua cinta yang ada. Malah cinta saya pada isteri, cinta saya pada anak-anak kan, takkan mampu menghalang cinta saya pada Rasulullah kan. Kita terlalu sangat mencintai Nabi SAW kan. Suatu kami di Melaka tak pernah kering, tak pernah undur, tak pernah kendur daripada melaksanakan program-program mahabbah Rasulullah, kasih sayang pada Rasulullah, maulid kepada Nabi SAW. Maulid tak pernah berhenti tuan-tuan. Melaka ni hampir setiap minggu ada majlis maulid. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi kita ni Melaka 20 berapa? 22 bulan 12. Kita 22 bulan 12 kan? 22 bulan 12 kita ada satu maulid besar kan, di dataran bersejarah. Kat mana sejarah tu Dataran bersejarah Aikro kan? Dataran bersejarah Aikro kan. Kita akan buat satu maulid yang besar-besaran, menghimpunkan 10-15 ribu orang. InsyaAllah datanglah, hadir kan, untuk terjemahkan, untuk kita persembahkan cinta kita pada Rasulullah dalam pelbagai cara, dalam pelbagai kaedah. Untuk apa kita habiskan masa menghina sana, sedangkan pada bersama kita diajar untuk berkasih sayang. Nabi datang untuk ajar kita kasih sayang, tapi bila kita kaya sikit, kita kutuk orang lain kan. Aku tak makan duit kau satu sen pun, jangan sombong. Kalau awak tak ada kau jatuh, kau makan duit zakat besok, engkau jadi asnaf. Jangan sombong, sebab saya dah lihat banyak orang macam tu. Jangan sombong dalam hidup ni. Firaun awak telankan dalam air, Karun awak telan dalam bumi. Itu kaya punya, dahsyat punya kekayaan kan. Allah bila dah muka, dalam tanah dia ditanam. Jangan main-main. Faham tak? Aku tak heran ada duit kau, satu sen pun aku tak makan duit kau. Wah, bila cakap kan, seakan-akan duit datang sendiri dengan petik lah. Faham tak? Jangan macam tu kan. Besok kalau Allah njut kita, Allah takdirkan kita jatuh, besok kita jadi penerima asnaf tau. Penerima zakat. Jangan sombong. Kita dah lalui kehidupan ni dalam program motivasi, dalam
program psikologi ni, kita buat program sepanjang 28 tahun, kita jumpa banyak lah. Saya pernah pergi rumah orang tua-tua tuan-tuan ni, pergi rumah orang tua-tua. Salah satu daripada penghuni orang tua-tua tu saya jumpa seorang kaya tau. Orang kaya tapi jatuh. Hari ni menghuni rumah orang tua-tua ni bukan gurau. Saya jumpa seorang pakcik tua duduk seorang, dia buka baju, dia kata inilah baju yang saya ada, yang saya sayang. Rupanya baju tu baju dia guna kerja bank satu ketika. Tak salah saya, Coin Bank. Bank tu dah tak wujud lagi. Coin Bank tak salah saya. Pakcik, orang lama, orang tua. Dia kata anak-anak saya datuk, anak-anak saya orang berjaya. Tapi dia akhirnya dihantar kat rumah orang tua. Nampak tuan-tuan? Jangan sombong dengan hidup ni. Jangan angkuh dengan kehidupan kita. Jangan rasa kita akan kekal abadi mutlak duduk kat atas. Jangan. Dan kita pada bila masih boleh duduk kat bawah. Kalau kau tak duduk kat bawah pun, satu hari nanti kau confirm duduk kat bawah bila kau mati besok. Jangan. Faham tak? Siapa-siapa pun berada kat tinggi, terbang mana tinggi pun, kau ingat satu hari nanti kepak kau akan patah. Satu hari nanti kau penat untuk berkepak. Faham tak? Satu Allah cipta kaki untuk kau mendarat. Jangan sombong, jangan angkuh. Hidup ini berkasih sayang. Ingat tu, see to caring. Ambil tahu satu sama lain. Sedangkan kita cinta pada jiran pun dituntut dalam Islam. Allahu Akbar. Ya, kita nak hidup. Satu kita contohlah bagi. Tolong bagi contoh tak pada anak-anak bangsa kita. Tolong bagi contoh pada anak-anak kita. Kita jadi teladan, jadi contoh, qudwah hasanah kepada semua orang hidup sekitar hidup kita. Yang hidup sekitar hidup kita. Faham tak? Ini kita nak cakap mentang-mentang sekarang dah zaman TikTok, dah zaman FB, kan? Kita pun buat live, bantai orang. Sahabat, Allah takdirkan kita dah ada peluang macam ni untuk berkasih sayang. Sampai satu yang baik, boleh tak? Nak bantai orang buat apa? Nak sombong buat apa? Siapa pun bangsa dan dunia, berbanggalah. Tapi jangan sampai menghina bangsa lain. Apatah lagi kamu duduk kat rumah kami. Tanah kamu pijak ni, tanah nenek moyang kami yang berperang, menitis darah, malah terkorban, hilang nyawa demi untuk anda dapat duduk tempat ni. Jadi jangan sombong, jangan angkuh. Faham tak? Bukan nenek moyang kamu, nenek moyang kami yang berjuang. Bukan nenek moyang kamu yang gadai nyawa. Nenek moyang kami yang gadai nyawa. Nampak tak? Bukan nenek moyang kamu yang dirogol, yang diperkosa, yang dicabul, yang hilang kampung, yang dihina, dicaci. Nenek moyang kami daripada dulu. Takkan kami nak benar sampai sekarang dihina. Faham tak? Nenek moyang kami berkorban untuk anak cucu dia hidup dalam aman. Tiba-tiba kamu datang, kamu hentam kami. Kamu datang, kamu kutuk kami. Tak kisahlah siapa pun bangsa. Kan? Daripada Indonesia sampai ke Singapura, daripada Thailand sampai ke Brunei, daripada bumi Kemboja, daripada bumi Myanmar sampai ke bumi Vietnam. Kita semua bangsa yang memilih Islam, kita bersaudara. Merentasi benua, merentasi negara. Kita semua saudara. Kenapa kita nak claim kita lebih baik, nak claim, kan? Tak nampak ke rakyat Palestin sedang berjuang bersendirian, masih lagi nak bangga diri? Tak nampak ke apa yang berlaku di Palestin? Sepatutnya kita semua tunduk ke bumi, rasa malu dengan kekayaan kita tak dapat bantu rakyat Palestin. Saya cakap pada Allah, apa guna aku duduk kat sini? Aku macam sampah aja, biarkan rakyat Palestin berjuang sendirian. Kita fikir macam tu tau. Kita rasa sedih. Apa kita nak buat ni? Apa kita nak buat ni, ya Allah? Kita angkat tangan tuan-tuan, paling tidak. Bukan angkat keagungan diri, angkat tangan merendah diri. Ya Allah, bantu saudara-saudara kami di Palestin. Ya Allah, anak-anak Palestin, ya Allah, seperti anak kami, ya Allah. Kami nak jawab apa depan kau, ya Allah? Kami nak jawab apa depan kau, ya Allah? Kami biarkan umat Islam diseksa. Kami biarkan umat Islam dibunuh. Kami nak buat apa, ya Allah? Kita kat sini tunjuk kita pendekar, kita kat sini kita tunjuk kita hebat. Tak boleh ke bersatu hati? Angkat tangan, apa salah? Nak tunjuk kita agung, nak tunjuk kita mulia, nak tunjuk kita hebat, nak tunjuk kita kaya raya, tunjuk dengan kita punya apa ni? Barang nak post, kan? Tunjukkan butik kau, kilang kau. Kamu lah, bukan kau seorang ada kilang. Ada banyak bangsa Melayu ada kilang. Ada banyak bangsa Melayu ada kilang, tapi tak sombong, tak angkuh, dan mereka tak gila babi nak tunjukkan kilang mereka. Ada banyak bangsa Melayu kaya raya tuan-tuan, tapi tak gila tuan-tuan nak bagi tunjuk kekayaan mereka. Mereka hidup secara humble. As a humble, ingat ni. Makcik, kau ingat makcik. As a humble, we must always humble. Kau ingat my words deep in my heart. Saya nak ingatkan, as a humble, we must always humble. Nampak tak? Jangan jadi karun, kan? Berjalan atas bumi Allah, tetapi rasa dia yang kaya, dia yang hebat. Jangan jadi macam Firaun. Dia hamba tapi dia rasa dia raja. Dia rasa dia Tuhan. Dia rasa dia pencipta. Habis. Jangan sombong. Akhirnya apa berlaku? Minta maaf. Nampak tak? Akhirnya berlaku. Boleh pakai akal tak kan kau nak minta maaf? Kan?
bangsa ni bangsa yang paling mudah terima kesalahan orang. Bangsa yang paling mudah terima kerosakan orang. Dia tak susah nak maafkan orang, tapi jangan lupakan orang yang pernah beri kamu kasih sayang. Ingat tu. Jangan sesekali kamu lupakan orang yang beri kamu makan. Tangan yang suapkan nasi ke mulut kamu, ibarat begitu. Jangan kau gigit tangan tu. Jangan kau khianat pada bangsa ni. Kan? Semua orang Melayu berhak untuk bercakap. Sebab ini bangsa dia. Nenek moyang kami bergolok bergadai tuan-tuan. Kami orang Melaka. Kan? Bukan semua negeri bagus. Semua negeri hebat. Semua negeri hebat. Tapi ingat ketika Tengku Abdul Rahman nak pergi ke London. Kan? Sebahagian besarnya orang Melaka lucutkan segala kekayaan yang ada kat tangan, kat jari mereka, kan, untuk jadikan tambang pada Tengku Abdul Rahman untuk pergi ke London nak buat perbincangan kemerdekaan tanah Melayu. Kan? Bukan nenek kamu, bukan datuk kamu, tapi kami orang Melaka, orang Johor, orang Kedah, orang Perak, orang Pahang datang berkumpul, gugurkan semua kekayaan kat tangan demi untuk ini. Banyak orang lupa, ni banyak orang tak ingat, ni banyak orang buat tak tahu. Kata Iqbal masuk kereta lah. Kan? Banyak orang tak ingat benda ni. Datuk ada sekali. Banyak orang lupa sejarah ini. Nampak tak? Kita bergadai tuan-tuan, dalam tak ada, kita tetap gugurkan. Semua apa yang ada, cincin ada, bagi. Gelang ada, bagi. Allahu Akbar. Ini ke bangsa yang kita hina? Ini ke bangsa yang kita pijak-pijak? Ini ke orang yang kita rendah-rendahkan? Sejarah Melayu yang sangat panjang. Kita sentiasa dilukai, kita sentiasa dikhianati, kita sentiasa difitnahi, kita sentiasa direndah-rendahkan. Allah Akbar. Sedih tau. Sedih. Saya bila dengar video macam ni, saya sangat terkesan. Allah, sangat sedih. Kan? Tak sepatutnya layan orang Melayu macam ni. Tak sepatutnya kau rendah-rendahkan orang Melayu macam ni. Siapa pun kamu, kita hormati kamu. Kita benarkan kamu berniaga, berdagang, berekonomi seluas-luas di tanah ini. Kamu lebih pandai daripada kami, teruskan. Kamu lebih bijak daripada kami, teruskan. Kamu lebih hebat daripada kami, teruskan. Tanah ini Allah bagi pada kami untuk kami kongsi dengan semua orang. Kami tidak tamak, tak sombong, tak angkuh. Allahu Akbar. Subhanallah. Kami benarkan anda berniaga semau yang boleh. Kami benarkan anda untuk beroperasi semau yang boleh. Kami tak ganggu anda pun. Tapi kenapa tiba-tiba datuk nenek moyang kami kongsi tanah pada orang lain? Kenapa kamu bijak kami? Kenapa kamu hina kami? Apa dosa kami? Apa salah bangsa ni yang berkongsi dengan kamu? Sahabat-sahabat, kita menerima semua orang. Kita tadah tangan dengan penuh cinta dan kasih. Panggil dah budak. Kita tadah, kita terima anda dengan penuh kasih sayang. Sampai tamu saya datang, saya berhenti tuan-tuan ni. Cerita ni saya nak sambung lagi. Bukan sebab saya tak puas, tapi saya rasa ini tanggungjawab saya sebagai anak bangsa Melayu. Bercakap benda ni. Saya tak nak anak bangsa saya yang masih kecil, yang Allahu Akbar, yang tak faham tentang perjuangan datuk nenek moyang mereka. Kamu nak hina bangsa kami, teruskanlah, ikut suka kamu. Tapi bila ada respon, ada refleks pada bangsa kami, jangan marah pula. Kami juga ada harga diri, kami juga ada perasaan dan emosi. Allahu Akbar. Kamu hina bangsa kami, bermakna kamu hina agama kami. Itu simple. Sebelum nak hina, fikir 100 kali boleh tak? Kamu mesti boleh fikir sebab kamu orang ekonomi, kamu orang berniaga, kamu orang pandai. Kan? Kalau kamu rasa kami bangsa yang bodoh, pelik kan kamu, kenapa kamu datang kat sini? Kenapa kamu berniaga dengan orang bodoh macam kami? Kalau kamu rasa bangsa kami bangsa yang sangat ini, kenapa kamu berniaga dengan bangsa yang sangat ini? Bukankah setiap sen yang kami keluarkan telah mengkayakan kamu dengan izin Allah? Bukankah dengan pengorbanan duit-duit kami, memilih kedai kami, memilih kedai kamu, memilih baju kamu, memilih pakaian kamu, memilih produk kamu, memilih keluaran kamu, menjadikan kamu kaya? Allahu Akbar. Kamu mungkin terlupa agaknya, mungkin tersilap dan terkilaf bagaimana the power of boycott orang Melayu boleh mengancam pelbagai industri yang ada di tanah Melayu ni. Allahu Akbar. Kan? Hari ini berzaman, tak perlu kita nak berdemonstrasi, tak perlu kita nak keluar gamai-gamai, nak angkat dan kibarkan bendera, tak perlu nak bersorak melantang, tapi cukup dengan kita boikot. Jangan main-main, kan?
marah kami marah bermaruah. Kan? Dulu marah kami marah berdarah. Hari ini kami punya marah kan penuh dengan hikmah. Kena faham tu. Kan? Kita tak layan orang. Kan? Datuk ada? Tanya. Kami tak layan orang, kan? Kami tak sambut kamu dengan sampah, tapi kamu sampahkan kami. Kami tak sampai hati nak membangkaikan orang, tapi kamu punya erti bahasa, kan? Di sebalik, kan? Bahasa kamu sedang membangkaikan kami. Allahu Akbar, kan? Allahu Akbar. Begitu, kan? Kamu layan orang yang berkasih sayang dengan kamu. Begitu kamu buat pada orang yang memberi cinta pada kamu. Begitu yang kamu buat kepada orang yang membuka seluas-luasnya, kan, ruang yang ada di muka bumi Allah ni, di tanah Melayu ni, untuk bagi anda semua, bukan makcik seorang, siapa-siapa, kan, yang berniaga seluas-luasnya. Allah, kami pula bantu anda agar anda menjadi orang berjaya. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam yang bagi salam. Kan? Hina ni, kan? Okey. Tuan-tuan, kalau sepak sakit dia cepat hilang. Tumbuk, darah, luka dia hilang. Tapi kalau kata tuan-tuan lekat ke hati, susah nak hilang. Ada orang senang, ada orang tidak, tuan-tuan. Kan, masing-masing punya hati dan perasaan, kan. Tolong jaga hati bangsa Melayu, boleh tak? Ini satu bangsa yang telah dikhianati cukup panjang. Seawal zaman Kesultanan Melayu Melaka, tuan-tuan, kita telah seawal Kedah tua, tuan-tuan, kan, kita telah dikhianati, disakiti, kan, diperkotak-katikkan. Kami sabar. Sebab itu yang Nabi ajar kepada kami. Janganlah pijak-pijak kami, janganlah hina-hina kami. Kan, kalau kat sekolah, wah, bangsa-bangsa lain kata Melayu bodoh, kita baru dengar balas, belum lagi keluar perkataan Melayu bodoh. Kan, macam-macam perkataan dihemburkan dalam parti politik, kan, dalam bicara-bicara kempen-kempen politik, menghina, mengutuk Melayu. Pada waktu sama mereka mengharapkan undi orang Melayu, tapi di waktu yang lain, dengan bahasa-bahasanya lain, mereka membodohkan Melayu, membangsatkan Melayu, menghina Melayu. Ini bangsa yang Allah Akbar. Kau hina semana pun, dia terima engkau. Engkau bangkaikan dia pun, dia terima engkau. Engkau pijak-pijak pun, dia terima engkau. Satu bangsa, ya Allah. Saya sedih. Secara peribadi, wallahi saya sedih, kan, bila melihat kemerdekaan sebegitu panjang, punya lama kita dah merdeka, tapi bangsa kita masih dipandang rendah, konon-kononnya kelas kedua. Kalau kami, kan, berjuang gila-gila dalam ekonomi, 1 sen pun tak dapat. Kan? Kalau kami benar-benar berjuang dalam ekonomi, kan, engkau akan tanda tangan minta sedekah pada kami. Bersyukurlah kami banyak membeli pada barang kamu. Bersyukurlah kami masih lagi bantu kamu, Allah, dengan membeli produk-produk kamu. Allah Akbar. Kalau Allah takdirkan bangsa ini Allah angkat, kamu tak ada apa-apa nilai di sisi Allah. Jangan main. Kan, Allah Akbar, subhanallah. Kita dah terluka dengan apa berlaku di Palestin. Kita benar-benar terluka dengan apa yang berlaku di bumi Gaza. Jangan lukakan hati kami lagi, boleh tak? Kamu depan mata kami tahu, di bumi Gaza tu Yahudi tengah lukakan kami. Kami marah, kami geram, kami tercuit perasaan. Ya Allah, kaki kami nak bergerak, kaki kami nak melangkah. Allahu Akbar. Tak sabar, biar mati bermaruah. Daripada mati dihina sebagai bangsa yang malas dan bodoh. Ini kurang ajar ni. Saya nak minta diri sekejap, nak jumpa tetamu saya, insya-Allah. Cabik kitab. Okey, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, hari ini kita tidak dapat bersedaan lebih lama kerana ada tetamu pada hari ini. Namun begitu, insya-Allah mudah-mudahan dengan perkongsian yang telah Pak dikongsikan sebentar tadi, sedikit sebanyak dapatlah sama-sama kita ambil iktibar untuk sama-sama kita memberi sedikit kesedaran untuk dalam diri kita lah, untuk kita rasa berbangga, kita kena rasa bersyukur, kan, sebab Allah lahirkan kita sebagai orang Melayu Islam yang lahir di Malaysia, kan, yang ada sifat-sifat yang sentiasa mengambil berat pasal orang lain. InsyaAllah mudah-mudahan tak kisahlah apa orang lain buat pada kita, kan, kita tetap, orang kata apa nama, saling
orang kata menerima setiap apa nama kehadiran orang-orang yang ingin dibantu oleh kita. Hebatnya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah lindungi bangsa Melayu kita ni, orang Malaysia kita. Mudah-mudahan bangsa Melayu ini menjadi bangsa yang hebat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih tuan-puan. Maaf kita tidak dapat bersiaran lebih lama kerana Pak Aris ada sedikit urusan. Kan ada tetamu, insya-Allah sama-sama kita doakan mudah-mudahan perjalanan pada hari ini berjalan dengan lancar, dan insya-Allah kami juga ada berhenti Pak Aris dan warga Madrasah Pak Aris, Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabiatul Adawiyah mendoakan agar anda semua yang sudi menonton live kita, sama ada menonton secara langsung ataupun rakaman nanti, insya-Allah kami doakan mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah untuk sama-sama kita membina keluarga yang bahagia, jom sama-sama kita panjangkan semangat nak membina keluarga bahagia kan, bersama-sama dengan Pak Aris pada 24 Disember 2023 bertempat di Ballroom Hotel Muzaffar Air Crew Melaka. Pada 24 Disember ni Pak Aris ada menganjurkan sebuah seminar ilmu kekeluargaan 24 Disember hari Ahad daripada jam 8 pagi hingga 5 petang bertempat di Ballroom Hotel Muzaffar Air Crew Melaka. Jadi jom sama-sama kita hadirkan diri kita dan keluarga kita ke seminar tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita, dan jom kita jumpa Pak Aris secara langsung pada hari tersebut insyaAllah. Dan untuk makluman anda, Pak Aris bersecara langsung hampir setiap hari daripada hari Isnin hingga hari Sabtu, daripada jam 11.30 pagi hingga 1.15 petang. Dan insyaAllah lah anda boleh setkan dalam jadual anda untuk sama-sama kita menonton Pak Aris, sama ada di Facebook ada, kita ada di TikTok dan di YouTube channel Pak Aris TV. Kalau di YouTube channel Pak Aris TV, kalau di TikTok Pak Aris Motivasi, dan kalau di Facebook adalah di page Pak Aris ni. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya juga Pak Aris dah buka juga untuk pendaftaran ke Madrasah Pak Aris sesi 2024, iaitu di Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabiatul Adawiyah di Bukit Katil Melaka, di mana Pak Aris nak cari pelajar-pelajar lelaki dan pelajar perempuan untuk kemasukan tahun hadapan. Dan kepada yang telah pun mendaftar, yang bertanya, terima kasih. Kepada yang masih lagi mencari, jom apa salah kiranya kita riki-riki juga untuk antar anak-anak anda belajar di Madrasah Pak Aris, di Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabiatul Adawiyah di Bukit Katil Melaka. Seterusnya juga jangan lupa juga untuk anda menyokong juga produk-produk daripada Pak Aris, iaitu Pak Aris Coffee. Seterusnya jika anda ingin menyumbang untuk ekonomi Madrasah Pak Aris dan menyumbang dari sudut dana, boleh juga berhubung dengan kami. Dan insya-Allah juga Pak Aris ada bangunkan satu TikTok dinamakan Kambing Bajet Madrasah, dan kepada anda yang ingin mendapatkan kambing untuk akikah dan majlis-majlis keramaian, dan untuk mungkin anda adalah pemilik restoran yang memerlukan bahan-bahan mentah, itu daging kambing mentah, dan bolehlah berhubung dengan kami insya-Allah, dan boleh pergi ke TikTok Kambing Bajet Madrasah insya-Allah. Mudah-mudahan dengan setiap pembelian anda, sokongan anda sedikit sebanyak mampu memberi satu kekuatan untuk Madrasah Pak Aris untuk terus melahirkan anak-anak tahfiz yang berwibawa, berkualiti insya-Allah, yang mampu berdakwah di luar sana suatu hari nanti. Amin amin ya rabbal alamin insya-Allah. Dan terima kasih tuan-puan. Maaf kerana kita tidak dapat bersiaran lama pada hari ini kerana Pak Aris ada tetamu, dan insya-Allah kita bertemu lagi dalam live berikutnya nanti. Dan jangan lupa juga untuk support konten-konten Pak Aris sama ada di Facebook ni, ataupun di TikTok Pak Aris Motivasi, Star Pak Aris, Pak Aris Gallery, ataupun di YouTube channel Pak Aris TV. Terima kasih tuan-puan. Yang baik daripada Allah, yang buruk disandarkan pada kelemahan kita sebagai hamba, dan insya-Allah untuk sama-sama kita perbaiki diri, dan mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih tuan-puan. Takbir, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.